Sebuah kereta kelisa. Apa yang saya nak tunjukkan adalah kereta ni saya telah jemur dia selama 2 jam lah. Okay. Sekarang ni pukul 11. Okay, pukul 11. Okay, jadi agak panas juga. Okay, dia berada di atas star yang panas. Jadi kita nak tengok tahap aircon dia macam mana. Okay, so kita tengok. Okey, ini adalah suhu. Okey, suhu sebelum start lah. Okey. Suhu dia 56 47 degree Celsius. Okey, ini adalah suhu yang 47 degree Celsius. Ke atas ni adalah suhu, ke atas ni adalah sensor temperature 55 degree Celsius. Okey. Ini kita pakai external atau kita pakai device lain lah untuk kita nak sukat suhu. Okay, so kita start. Kita tengok kereta ni berapa lama suhu dia akan turun. Okay, saya nak tunjukkan macam mana kalau kereta yang dalam keadaan tip top atau aircon dia tip top lah. Okay, jadi saya nak tunjukkan lah kepada tuan-tuan. Okay, saya on, kemudian kita on aircon lah. Okay, untuk sensor sini dia lambat sikit turun. Okay, sebab dia tak berapa sensitif. Jadi saya gunakan multimeter jenis fluke yang kita boleh ukur suhu dia tu. Okay, sensor dia agak sensitif. Okay, maknanya dia punya sensor dia tu kita boleh tengok lah dia turun dengan cepat lah. Okey, ini sensor di sini bagus, cuma dia lambat sikit. Sensor dia tak berapa sensitif. Jadi kalau kereta yang okey, dia akan turun dengan laju lah. Okey, kereta tu akan turun dengan laju. Cuma saya nak tunjukkan, okey, kalau kereta yang tip top, okay, kalau kereta tip top, kebiasaan dia kompresor dia akan berhenti atau matilah. Akan mati sendiri, kemudian dia on balik. Off, on, off, on. Maknanya sistem aircon tu dalam keadaan yang terbaik lah. Okay, saya nak kongsikan kepada tuan-tuan apa part yang saya tukar, apa pemilihan part yang saya tukar. Okay, jadi dia turun dengan cepat lah. Okay, kebiasaan kereta kelisa dan kereta kancil memang mengalami masalah aircon. Walaupun kita telah tukar satu set, kebanyakan dia punya aircon dia tak begitu baik lah. Okay, tak tip top lah. Okay, bermaksud kalau aircon yang tip top ni, okay, kita pusing suhu dia tu, okay, sampai habis. Okay, kemudian kalau kompresor dia tu bila suhu dia tu sampai, okay, bila suhu dia tu sampai, kompresor tu akan mati. Jadi kereta tu memang sistem aircon dia memang terbaik lah. Okay, kebiasaannya kompresor dia akan mati pada suhu 10 atau 9 degree Celsius untuk kereta kelisa lah. Okay, untuk kelisa yang standard, kompresor dia akan mati sekiranya suhu sampai pada 10 degree Celsius, atau lebih kurang lah 10 degree Celsius. Okay, sekarang ni sudah 4 minit lah. Okay, sudah 4 minit. Kalau diikutkan memang dalam keadaan panas ni memang suhu dia akan lambat turun lah. Tapi sekiranya kalau kereta tu sistem dia tak berapa nak baik, dia lagi lambat. Okay, dia lagi lambat. Atau dia sejuk je, tahap boleh sejuk je lah, dia tak boleh turun lagi lah. Okay, kalau kita tengok suhu dia agak cepat juga turun. Okay, kita tengok berapa
suhu dia paling rendah, boleh turun lah. Okey, macam ni. Okay, hat ni saya beli di Shopee, tak silap saya. Okey. Okey kat sini. Inilah device ni untuk macam saya ni, saya lebih mementingkan suhu lah. Okey. Sebab saya pun bekerja dalam bidang suhu dan tekanan. Jadi benda-benda macam ni memang saya suka lah. Okay. Jadi saya tahulah berapa suhu yang ada dalam kereta saya ni, berapa suhu yang sampai. Okay, kat sini dah sampai 10.8. Okay. Okay, kita letak dekat sikit lah kat sini. Okay, supaya kita nampak, dia punya kompresor itu cut. Okey. Nah, nampaknya kompresor macam dah cut kan. Okey, tadi 10 poin lebih. Lepas tu je naik balik. Mungkin sensor ni keluar sikit. Tak apa, kita pantau saja lagi, tengok. Okay, sambil-sambil kita tunggu suhu dia tu turun naik. Okay, sekarang ni dia dapat 10. Okay. Kebiasaannya bila dalam keadaan panas kita start, dia agak lambat sikit lah dia turunkan. Jadi kalau kita nak tahu kompresor itu berhenti atau tidak, suhu dia tu akan mula naik, dan dia punya RPM tu dia ni sikit lah, dia berubah kat situ. Tapi yang ketara suhu dia, kalau suhu dia tu naik, maksudnya kompresor tu dia off lah. Sebenarnya kalau jarang kereta Kelisa dan kereta Kenari dapat suhu macam gini. Memang jarang. Kalau dapat suhu macam ni, kira aircon tu memang tip top lah. Ok, sekarang dah 8 minit lah, 8 minit. Okay, sekarang sudah 8 minit. Dia mula naik sikit. Tapi dalam keadaan macam ni, kompresor dia belum mati lagi ni. Dia kalau kompresor tu mati, dia naik cepat lah. Dia naik cepat.
Okey, di sini sini ada satu switch. Okey, switch ni saya letak kipas ekstra. Okey, dekat depan kondenser tu saya letak kipas tambahan. Okey, jadi saya tekan sini, kita tengok apa yang berlaku pada suhu. Okey, suhu dia makin naik. Okey, sekarang kita telah on switch tu. Nampaknya dia punya kesejukannya memang antara ni je lah. Okay. So kita try kita try kurangkan kelajuan kipas, okay, kelajuan blower. Okay. Jadi kalau kelajuan blower dikurang, dia cepat sejuk lah. Dia lepas sejuk dekat kolam ni lah. Okay, saya off balik. Tu orang kata letak kipas tu boleh lagi sejuk. Sebenarnya bergantung pada keadaan kita punya sistem. Selalunya kalau keadaan sistem kita tip-top, kalau tak pasang kipas tu pun dah memang terbaik lah. Okay, alright. So kompresor dah berhenti. Okay, jarang dapat kompresor berhenti dalam masa 15 minit juga. Okay, sebabnya saya pusingkan blower kepada speed 1. Okay, speed paling rendah. Kalau speed paling rendah ni, blower dia memang akan cepat matilah. Okay, dalam keadaan macam gini, kita bolehlah kita cakap aircon kereta Kalisa ni tip top lah. Okay, kalau kereta kebiasaan kereta tak dapat suhu macam ini. Okay, tak dapat suhu macam ni. Okay, dia kompresor dia on balik. Okay, 9.5. Okay, suhu berapa dia akan off balik. Okay, 9.4. Okay, 9.5. Okey, kompresor dia dah cut lah. Okey, kompresor dia dah cut. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok masa. Okey, kompresor on balik. Okey,
Dia tengok berapa minit kompresor tu boleh cut semula. Okey. Tadi 11.10. Okey, 11.10 minit. Okey. Dah 2 minit. Okay, kebiasaan kereta, kalau kereta biasa, kalau tak dapat kalau sistem je biasa tak titop, kebiasaannya dia akan dapat 18 suhu degree. Okey, 18 degree Celsius. Okey, kompresor dia mati balik semula. 11 12, maknanya dalam tempoh seminit ke 2 minit kompresor dia akan cut. Dalam tempoh 5 ke 10 saat lah. Okey, ada orang call pula. Okey, kita sambung kejap lagi. Di sini kalau aircon sebuah kereta, okey, saya lebih prefer kepada kereta Kelisa lah. Okey, sekiranya dalam keadaan panas macam ini, pukul 11, 16 ni panas enggak ni. Okey, kalau kita tengok dekat suhu out, biasanya suhu out tu 53 degree Celsius. Okey, biasaannya tak dapat suhu macam ini. Okey, kalau sistem aircon tu tak bagus, okey, tak dapat suhu macam ni dan kompresor je tidak akan berhenti. Okey, kalau aircon yang tip top, kompresor tu dia akan berhenti, kemudian dia akan on balik, kemudian berhenti, dia akan on balik. Maksudnya kompresor kat situ pun boleh dapat rest. Jadi jangka hayat sistem, jangka hayat kompresor tu lebih tahan lama. Okey, untuk okey, nanti saya akan bagi tahu okey apa jenis apa part yang saya telah tukar. Okey. Okey, sekian, terima kasih. Kereta Kelisa ni saya pakai dua sistem. Okey. Kebiasaannya, okey, asalnya kereta ni sistem Sanden, okey. Kemudian saya convert kepada sistem Denso, okey. Okey, kalau kita tengok itu adalah kompresor Denso. Okey, kompresor Denso half cut. Okey, maksud dia kompresor Denso half cut dia dipakai oleh enjin L9. Okey, kemudian untuk okey, kemudian saya pakai pipe yang pipe dua pipe ni. Saya pakai adapter. Kemudian saya tukar pipe jenis pipe Denso. Okey, untuk bahagian suction ni. Okay, pipe yang besar yang sejuk ni saya pakai, yang ni besar yang sejuk ni saya pakai pipe Denso. Kemudian pipe yang keluar daripada kompresor ni pun, okay, saya pakai pipe Denso. Okay, kemudian untuk kondenser ni saya pakai kondenser brand SWJ. Okay, dia agak nipis dan dia punya layer dia banyak. Okey, jadi dia pembebasan haba panas dia tu lebih efektif, lebih bagus lah. Okey, bermula daripada kondenser ni, kemudian pipe kondenser ni. Kondenser ni adalah kondenser Sanden. Kemudian pipe dia pipe Sanden, ni pun pipe Sanden. Okey, dalam cooling coil saya pakai sistem Sanden. Okey, cuma 3 perkara saja, 3 barang saja saya pakai Denso. Okey, pipe Denso. Okey, pipe suction, kemudian pipe discharge, kemudian kompresor Denso. Okey, 3 barang je saya pakai kompresor Denso. Okey, untuk untuk cooling coil saya pakai cooling coil jenama APM, okey, yang baru. Saya tengok dia punya layer dia pun banyak juga, bagus. Okey, saya pakai brand APM tapi sistem Denso.
saya pakai cooling coil jenama APM untuk sistem Sanden. Okey. Ini saja apa yang saya telah buat lah. Okey, sebelum ni saya pernah beli kompresor baru jenis SWJ Sanden. Semua sekali baru kecuali cooling coil saja yang lama. Jadi dia punya suhu dia tetap tidak sejuk, tak seperti sekarang lah. Okay, tidak seperti sekarang. Okey, ini dia kompresor L9 yang telah saya tukar. Okay, saya menggunakan dua adapter, low dan high. Adapter L7, okay, boleh cari kat kedai. Okey, kemudian ini adalah kondenser SWJ, dan saya juga pasang kipas tambahan. Okay, kipas tambahan ni kalau aircon tip-top ni kalau tak pasang pun tak apa. Okey, ini adalah expansion valve. Pastikan beli yang sama macam gini. Okey, dia panjang bahagian sensor dia. Cooling coil. Okey, ini adalah cooling coil yang lama. Okey, ini jenis sistem Sanden. Okey, saya telah tukar kepada cooling coil atau evaporator jenama APM untuk untuk sistem Sanden. Okey, yang ni saya dah buka lah, saya dah pasang. Saya tak ambil gambar lagi. Okey, itu saja apa yang telah saya buat. Okey, semoga ianya bermanfaat.